حي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا يا حوطا فهو عمادي يوم المعادي. Pengenalan terhadap judi. Judi ialah permainan yang melibatkan pertaruhan harta ataupun penaruhan nilai. Dalam perjudian, pihak yang kalah dalam permainan harus membayar sejumlah nilai kepada pihak yang menang. Biasanya, ia menghabiskan tempoh masa yang singkat untuk mendapatkan hasil keputusan sama ada menang atau kalah. Terdapat banyak jenis permainan yang boleh dianggap sebagai perjudian. Antara contohnya, nombor ekor, sabung ayam dan judi bola. Pengertian judi secara umum. Menurut Kamus Dewan Bahasa Melayu, judi bermaksud suatu permainan yang melibatkan pertaruhan harta ataupun penaruhan nilai yakni wang. Dalam perjudian, pihak yang kalah dalam permainan harus membayar sejumlah nilai kepada pihak yang menang. Menurut perspektif Islam, agama Islam tidak melarang umatnya dalam mencari hiburan dan permainan, tetapi Islam juga telah menggariskan panduan dalam mencari hiburan dan permainan. Umumnya diketahui, Islam mengharamkan setiap permainan yang dilakukan dengan adanya unsur perjudian, iaitu permainan yang mengandungi unsur taruhan seperti wang dan harta benda, dan pihak lawan yang menang mendapat secara keseluruhan nilai taruhan dan pihak lawan yang kalah mendapat kerugian. Judi merupakan suatu permainan yang boleh membuatkan si pemainnya berharap mendapat keuntungan dengan mudah. Umumnya, dalam permainan judi ini adanya pihak yang untung dan adanya pihak yang menanggung kerugian besar. Allah Subhanahu Wa Taala melarang umat manusia dari melakukan perjudian kerana dengan pengamalan judi ini lebih banyak memberi keburukan dari memberi manfaat kepada pihak yang terlibat. Ini adalah satu permainan ataupun pertaruhan yang melibatkan harta ataupun melibatkan sesuatu nilai. Kalau kita tengok kebiasaannya judi ni pihak yang kalah akan memberi sesuatu kepada pihak yang menang. Sebagai contoh harta lah. Harta kita cakap boleh melibatkan wang ringgit, boleh melibatkan emas, perak dan sebagainya, ataupun perkara yang bernilai. Sebagai contoh, kita sebagai student tak? Kita sebagai student kita mempertaruhkan sesuatu yang kita guna untuk belajar. Sebagai contoh, kita guna pen untuk menulis. So, kita di dalam perjudian itu, kita mempertaruhkan, okey, kalau aku menang, kau kena bagi aku satu pen. Itulah sebagai contoh dalam konteks pelajar. Okey, kalau berdasarkan baru-baru ni kan, ada pertandingan bola sepak Piala Dunia. Yang tu kebiasaannya akan adalah judi-judi bola. Okey, tim mana menang? Aku cuk tim ni bayar 1,000. Aku cuk tim ni bayar 1,000. Okey. Kalau tim tu menang, dia dapatlah 2,000 tu. Dia dapat 1,000 dia, dapat 1,000 dia. Okey. Individu bukan saja dia merosakkan keluarganya. Cuba bayangkan kalau orang itu, kalau dia menang judi, dalam 10 orang sahaja menang, 100 orang, 1 ataupun 2 je yang menang. Tapi yang lain macam mana? Merana. Bukan diri saja merana, anak-anak isteri merana, keluarga merana. Ya Allah, tambah-tambah orang yang dah jadi macam dah ketagih judi. Ya Allah, semuanya digadai, bajunya digadai, semuanya digadai. Sebab apa? Sebab dia tak ada judi. Ya, lebih dahsyat kita baca, hatta pakaian semua spender pun digadai juga. Contohnya, yang lebih teruk dia menggadai anak isteri, ini berlaku. Dahsyat. Sebab itulah bahayanya judi ni. Sekali kita faham ya, semua maksiat, dosa-dosa yang dibuat mesti dia ada kaitan dengan syaitan. Semua maksiat yang berlaku, maksiat kecil ke maksiat besar ke, semua berkaitan dengan syaitan. Syaitan ni dia akan meniup dalam hati kita, oh bagus. Macam ada dua orang atau tidur, contohlah tidur, tidur lagi, tidur, oh
Malam masih panjang tidur. Jadi kita tak nak dengan orang sedang, kita pun dah ada. Betul orang berjudi betul tak? Dia ada dalaman dia. Kalau macam ditiup, tak apa, awak akan menang nanti tahu. Awak ada sikit susah sikit tak apa, lepas ni awak akan menang. Awak boleh enjoy, jual rumah, jual harta, jual segalanya. Akhirnya merempak, merana. Akhirnya bawa sekali berlaku pembunuhan, bunuh diri dan sebagainya. Sebab dia bukan dalaman. Dan juga belum ada. Sebab itulah perkara macam ni, dalam perkara ni dia tidak punca. Ini antara punca-punca. Orang yang tidak ada agama, tidak ada pegangan agama, dia bicara itu. Sebab dia nampak benda itu jalan pintar untuk dapat duit. Sebenarnya itu jalan pintar untuk apa bedanya? Kan? Dan yang kaya sebenarnya okey ke judi? Pada pandangan saya, untuk masalah judi ni, yang pertama, ibu bapa lah. Ibu bapa kena asuh dan bimbing anak-anak mereka sejak dari kecil lagi. Kena bagi tahu kepada anak-anak dari kecil bahawa judi ni macam mana. Judi ni apa hukum dia? Judi ni berdosa. Judi ni kalau kita buat masuk neraka, dapat Allah marah, apa semua. Sebab waktu kecil ni lah kita nak bimbing. Waktu kecil ni lah budak-budak akan ikut arahan kita. Bila dah besar, kita biar je berjudi dari kecil sampai besar. Memang tak boleh nak lentur dah lah. Macam ada satu peribahasa kot dalam bahasa Melayu, apa, melentur buluh biarlah dari rempungnya. Lepas tu mak ayah pula jangan tunjuk yang kita ni berjudi. Kalau kita tengok zaman sekarang tak, ramai anak-anak yang rosak sebabkan mak ayah sendiri. Sebagai contoh dadah, mak ayah sendiri yang isap dadah. Memang lekatlah dengan anak-anak, dah sabar. Memang takkan wujud 100%. Ibu bapa yang isap dadah, anak dia dah isap dadah. Gitu. Itu yang pertama. Okey, yang kedua, melalui para guru, didikan di sekolah. Guru-guru pun kena beri pendedahan kepada anak murid tentang apa itu judi dan tentang keburukan berjudi. Dekat sekolah pun kebiasaannya akan ada lah kem-kem ataupun ceramah berkaitan dengan masalah salah laku dalam masyarakat. So waktu itulah para guru kena ambil peluang untuk beri pendedahan kepada anak murid tentang judi. Okay, yang ketiga, haram yang melanggar perintah Allah. Kalau tidak, ada premi yang ada lesen, ada premi yang tak ada lesen. Kalau tak ada lesen kena tangkap. Kalau ada lesen dia kena tangkap. Ada lesen tu haram. Sebenarnya haram juga. Tak ada lesen haram kan? Haram dunia dan akhirat. Lepas tu ada lesen ni haram. Tapi haram akhirat. Haram dunia tapi haram akhirat tapi tidak dunia. Halal dunia. Maka orang yang beri lesen judi ni akan jawab. Ni pun dikenakan juga lah. Dia tak judi. Tapi dia menghalalkan jenis judi tu. Sama macam orang Minang, ada 10 jenis orang diseksa, diazab diseksa disebabkan seorang yang Minang, yang tukang tuding, yang tukang hantar, driver, Tukang hidang, tukang pelok, ada tukang potong rupuk dalam kilang arok di Shah Alam. Saya bekerja mencari rezeki yang halal. Tapi dia potong rumput kat tempat Dia tak terlibat apa dengan tu buat arok tu. Apa hukum dia potong rupuk? Dia bukan dia. Sebab dia dah membantu orang kat sana. Dia membantu Membersihkan kawasan di sama. Jadi orang judi gitu juga. Kerajaan yang beri lesen judi tu, maka daripada NB, Esko bahagian tu, Majlis Bandaraya, Majlis Pemadanan, semua kena jawab tanpa jawab. Kullukum mas'ulun an ra'iyat, kena top atas. Saya juga nak jawab tahu. Sebab
dia melibatkan negeri-negeri, dia ada peraturan judi. Kalau di Malaysia kita ni, peraturan dibenarkan dan tak dibenarkan. Cuma kita rasa kagum lah sebenarnya judi ni macam di negeri, walaupun negeri macam di Kedah, di Kelantan, di Terengganu, permit judi ni dibekukan, tak dibenarkan, diluluskan. Faham? Jadi ini satu peraturan yang baik lah maknanya. Sebab sebenarnya tak ada agama yang membenarkan judi, tak ada. Semua orang tak suka judi ni sebab dia merosakkan. Faham tak? Semua tak ada agama yang membenarkan. Islam tak pernah judi. Tapi kalau macam minum arak, Islam tak pernah. Tapi kalau orang bukan Islam dia nak amalkan, itu boleh, lain. Sebab dia tak mungkin mudaratkan mungkin diri dia. Tapi kalau judi ni bukan dia saja rosak, syarikat boleh rosak dengan faktor judi. Jadi Islam tak benarkan, tak benar. Yang pertama, hikmah pengharaman judi ni adalah Islam menegaskan bahawa umatnya untuk berusaha mencari rezeki yang halal. Kalau kita tengok judi ni, dia tak ada usaha pun. Usaha dia cuma kita pergi, sebagai contoh, nombor ekor lah. Usaha untuk berjudi bagi nombor ekor ni, kita pergi kedai beli nombor ekor. Tu je lah usaha dia. Lepas tu duduk rumah tunggu nombor dia kena ke tak. Tu yang pertama tak. Macam tak berguna lah. Kita duduk rumah tak ada usaha, tiba-tiba dapat rezeki. Mana boleh macam tu. Sebab dalam kehidupan memang kita diajar untuk berusaha. Macam ada dah ayat Quran, Allah bagi tahu juga, tidakkah seorang Muslim itu dipanggil beriman kalau dia tidak diuji dah. Diuji tu maksudnya kita usaha lah untuk buat sesuatu. Contoh kalau kita nak belajar, kita kena usaha untuk jadi yang terbaik. Kalau kita nak beli sesuatu pun kita kena usaha kumpul duit. Tak ada orang saja nak bagi duit kat kita lah, nak suruh beli kereta. Itu yang pertama. Yang kedua, hikmah pengharaman berjudi ni adalah untuk mengelakkan permusuhan. Kalau kita tengok zaman sekarang, berjudi ni antara kawan pun boleh bermusuh tak. Boleh bunuh, sampai bunuh. Kalau bermusuh tu tak apa lagi. Musuh okey, boleh berbaik lagi. Kalau bunuh tu, orang tu mati, duduk dalam kubur dah. Orang tu memang masuk penjara dah. Okey, itulah yang kedua, hikmah pengharaman berjudi, supaya umat Islam ini tidak bermusuhan. Okey, yang ketiga, untuk mengelakkan ketagihan. Kalau kita nak tahu, melalui perjudian ni kita boleh ketagih. Macam merokok kok. Kita sekali sokok memang akan nak sokmo lah. Macam berjudi juga. Contoh kalau kali pertama tu tak, dia beli nombor ekor, lepas tu dia dapat, dia beli RM10, lepas tu dia menang RM100. Memang lah, dapat RM100, lumayan ni. Mestilah lepas ni dia akan okey, beli 20 kok, mana tahu dapat 200 ke, dapat 300 ke. Tapi kalau kita nak tahu, nombor ekor ni tidak selalunya menang. Lama kelamaan kita akan menjadi rugi. Lepas tu adalah yang pergi ke kubur lah, pergi kubur, sembah mayat, tolonglah buat nombor aku ni nombor bertuah. Tu jadi khurafat pula.